Kadang-kadang Fatin, Puan Zabita dan Ustaz, bukan sahaja kawan-kawan yang berhutang dengan diri kita tahu, tetapi ahli keluarga. Betul. Yang rasanya bila dah berhutang mereka terlalu selesa, macam tak apalah, nantilah bolehlah bayar kan. Dan kita sebagai ahli keluarga juga, kita macam tak apalah, mungkin dia susah ke, kita segan nak bertanya kepada mereka kan. Baik, apa pun saya nak bacakan komen daripada Lenny Lina Bin. Katanya, cara saya senang je nak tuntut hutang. Udang pun boleh. Tuntut hutang. Saya sindir hidup-hidup. Oto orang akan yang berhutang akan bayar balik kerana malu hendak berhutang dengan saya. Ni lagi satu komen daripada Siti Ilah. Memang perit tuntut hutang. Biasa orang guna alasan nak beli susu anak, tapi esok up status beli set makeup, lepas tu pergi bercuti sana sini, dah 3 tahun tuntut tapi sepi. Siapakah individu yang berhutang dengan Siti Ella tu? Awas ya. Okey, itulah dia kan. Sebenarnya dari segi disiplin kita, macam mana kita nak minta, kita merintih kan perhatian simpati orang semasa kita nak pinjam tu, macam tu juga kita kena bertanggungjawab untuk kita kata langsaikan hutang tu. Tapi sekarang ni kan, kalau perasan dekat media sosial, Puan Zabita dan juga Ustaz, kalau sekarang ni memang viral, bukan setakat viral daripada kesalahan ke apa. Mungkin kalau hutang banyak-banyak amount, dah minta cara baik, dah tanya baik-baik, tak dilayan, kita viralkan saja. Kita viralkan je bagi semua orang tahu. Tapi dari sudut Islam je Ustaz, ialah nampak macam mengaibkan. Betul. Tapi sebenarnya kita dah tak ada pilihan. Boleh atau tidak Ustaz sebenarnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam Islam, membuka aib orang tu salah. Okey. Itu kena faham, membuka aib orang salah. Tapi membuka kelemahan aib orang tu sebab untuk menjadi pengajaran, takut orang lain kena tu ada keharusan. Itu daripada sisi Islam lah. Tapi maknanya bukan niat untuk menghina, bukan niat untuk menyelamatkan insan-insan yang lain. Contohnya, dia pernah berhutang dengan saya, ini sekian-sekian ribu, tapi kalau siapa-siapa yang ada dia ni tak payah hutang. Sebab apa? Pengalaman saya dia hutang belum bayar lagi sampai sekarang. Tak ada masalah pada saya. Cuma apa? Kalau dia, kita bukan untuk niat menaibkan dia. Maknanya kita dedahkan tu sebab apa? Sebab untuk menjadi pengajaran. Boleh tak? Ada keharusan. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat tu maknanya bukan kita nak mengaibkan dia. Ataupun orang bertanya pada kita. Orang bertanya tak apa. Tapi kalau kita saja-saja suka, tapi oleh kerana dia pun kadang-kadang, itulah masalahnya. Kalau kita ni layan orang jahat, kita je jahat juga tu sebenarnya. Faham tak maksud dia? Dia dah hutang, lepas tu berpoyo-poyo, lepas tu kita ni, ya Allah, akhirnya kita layan perangai dia, kita pun jadi jahat juga. Satu. Dan yang kedua, kalau kita tengok, buatlah pengurusan hutang tu. Kalau tak boleh bayar tu, bayarlah cara BA, bayar ansur-ansur kan. Tapi dengan sebab kamu tu, kita takut kita ni akan jadi salah. Mungkin salah dari segi undang-undang. Kita tak tahu, ni pakai undang-undang. Mungkin kita publishkan benda tu, oh dia ni memang tak berhutang, salah dari segi undang-undang. Kita juga kena. Faham tak saya? Dari Islam memang kita kena tutup aib. Itu asasnya, wajib tutup aib. Tapi macam mana? Tapi kita kena faham, ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Kadang-kadang kita bercakap itu untuk menyelamatkan orang itu ada satu keperluan. Okey, baik. Cara yang baik, Dan mungkin soalan sama boleh kita tujukan kepada Puan Zabita. Dari sudut undang-undang, boleh ke kalau saya nak membuatkan isu ni satu isu di TikTok, buat dia viral, dan itu sahaja cara yang saya ada untuk menuntut balik hutang saya? Bila kita memviralkan seseorang, kita letak gambar dia, lepas tu kita malukan dia, ingat menyebabkan dia berjatuh reputasi, maka pihak tadi tu boleh ambil tindakan. Faham juga di dalam undang-undang untuk perbuatan fitnah ni dia kena ada elemen justifikasi, maknanya berdasarkan situasi yang sebenar. Tetapi kadang-kala orang yang pemihutang ni dia letak gambar si penghutang tu dengan isteri dia, dengan anak dia. Itu masalah dia. Dan kadang-kadang dia akan letak lagi caption tu lah, saya nak cari si penipu ni, ada siapa-siapa kenal. Hutang dengan menipu tu beza. Sebenarnya banyak juga laporan polis yang dibuat. Contoh ada yang kes-kes pemihutang ni dia pergi buat laporan polis, dia kata orang tu scam dia. Tapi sebenarnya asasnya penghutang. Sebab tu bila kita buat laporan polis tu, maknanya laporan tak diteruskan. Beza sebab itu kes sivil. Jadi dalam keadaan ni tolong guna social media secara berhemah sebab ada kes yang saya kendalikan sendiri, orang yang dikatakan scam tu yang dia ambil duit lah, pinjam duit sebenarnya. Saman dia dan mahkamah bagi ganti rugi dekat orang yang berhutang. Nak dapatkan hutang tetapi telah menelan diri sendiri dalam situasi akhirnya kita juga salah. Kan? Okey, ini daripada Umar Uwais. Okey, menipu hutang duit orang sebab nak bergaya, lifestyle macam anak datuk. Bila kita minta duit kita, dia fitnah kita sekampung dan ke mana-mana dia
pergi bawa cerita fitnah kita. Sampai sekarang dah 6 tahun masih belum bayar. Ustaz, macam mana ni? Dia pinjam duit orang tu. Lepas tu, orang tu minta duit kat dia. Lepas tu dia pergi canang cerita bukan-bukan dekat orang tu. Last kali dah 6 tahun hutang tak dibayar, nama pun dah busuk, dah orang pun pandang serong dekat si pemberi duit. Duit masih tak dapat lagi ni. Kan orang biasa, manusia ni kalau nak menutup keaiban dia akan buka keaiban orang. Itu manusia. Dia nak tutup keaiban dia akan buka keaiban orang. Satu. Yang kedua, okeylah, saya nak beri nasihat sikitlah. Siapa-siapa yang nak berhutang ni kena ingat baik-baik. Tadi itulah mak dia sampai busuk kan. Itu baru 6 tahun. Saya berapa belas tahun orang hutang saya selama je. Lepas tu hutang tu kahwin waktu tu. Dia pinjam dia tu, punya dia diam dia kahwin. Lebih baik aku tak bayar bagi dia, aku yang kahwin. Cerita. Nasib baik bini aku tak tengok. Ya Allah, selamat aku. Okey, dia cerita. Okey, baik. Saya nak beri pesan sikit. Bagi orang yang nak berhutang, okey, jangan berhutang kecuali benar-benar terdesak keperluan. InsyaAllah kita orang Islam kita akan bantu. Tapi tolonglah benar-benar. Sebab kalau kamu susah, kita bantu kamu, kita dapat pahala. Satu. Yang kedua, iaitu hargailah pertolongan orang lain. Yang kau nak fitnah orang tu buat apa? Sampai 6 tahun kau dah tak bayar, kau nak fitnah orang tu. Hargailah. Makna orang yang bantu kita ni tolonglah nilai sikit. Betul tak? Muka sedih ni. Dia cerita dari hati ni. Tolonglah nilai sikit. Kan? Kita ni bantu orang tu kerana syaraf, kerana kemuliaan. Sebab tu tolong nilai sikit. Bukan marah, cakap. Yang ketiga, okey, kita tengok apa. Hukum meminjam wajib bayar. Peminjam ingat baik wajib bayar. Kalau tak kamu besok dekat akhirat susah. Kita suruh kamu bayar bukan apa, sebab kita nak jangan susahkan kamu di akhirat nanti. Okey. Yang keempat, kita tengok perbaiki niat untuk bayar hutang. Kadang-kadang kita dah cukup duit. Akan diri kita kan. Nak bayar tergaruk-garuk hati pula, nak beli sport rim barulah, nak beli telefon barulah, nak beli pen barulah, tiba-tiba je. Dah macam cabang. Macam apa? Sebab tu perbaiki niat. Nak bayar hutang, aku mesti bayar hutang. Okey, yang keempat, yang kelima kita, jangan menangguh-nangguhkan pembayaran. Sebab apa? Sebab kalau kita buat janji palsu, maka kita akan merosakkan perhubungan. Berapa ramai orang yang bergaduh? Betul. Adik-beradik bergaduh, kawan, best friend bergaduh, jiran bergaduh, saudara mara bergaduh. Kan? Sebab hutang. Hutang satu, jamin satu. Jamin tu hutang juga. Garantor kan? Betul. Kan? Okey. Lepas tu apa ingat? Jangan menunggu orang yang berhutang, jangan menunggu sampai orang yang memberi hutang tu minta. Bayar cepat-cepatlah. Okey. Dan yang akhirnya ingat apa? Bayar lebih-lebih sikit sebab lebih tu mengucapkan terima kasih. Saya hutang awak apa? 15,000. Okey, saya bawa bayar awak 17,000. Itu bukan riba. Itu wang sagu hati, wang kegembiraan, dan aku sanggup terima wang tersebut. Ada cerita. Tapi ingat baik-baik, saya nak sebut sini, tolong jaga baik-baik. Jangan sebab hutanglah kita akan putus saudara, jangan sebab hutanglah kita akan bersengketa, dan jangan sebab hutanglah kita akan masuk ke dalam neraka. Tapi apa yang Ustaz cakap tadi tu menarik, yang berkenaan dengan grantor, penjamin tadi tu kan. Memang kita nampak itu dari segi kita punya kata kita bersetuju. Tapi Puan, bagaimana pula kalaulah sekiranya ada perjanjian ini telah dilakukan, banyak amountnya, tetapi kita bayar dulu. Kita bayar dulu sebagai kita penjamin ni, kita bayar dulu. Tetapi dia tak pulangkan balik sekian amount tu kepada kita, itu dah dikira sebagai hutang yang besar. Mungkin ada tindakan undang-undang yang kita boleh ambil. Dari segi kedudukan undang-undang, bila mana kita buat pinjaman, dia ada peminjam dan penjamin. Okay. Selalunya institusi kewangan ni dia akan pergi kepada peminjam dulu. Tetapi bila peminjam ni hilang, lari atau buat tak tahu, dia akan pergi kepada penjamin. Dan kedudukan ni dah menyusahkan sebab ada penjamin yang sampai kena kebankrapan. Jadi apa yang berlaku? Penjamin ni dia akan bayar dulu jumlah tersebut, dan selepas bebas kebankrapan, penjamin boleh saman semula peminjam yang asal tu. Tapi saya nak ingatkan dalam segi hutang, sebab komentar tadi tu menarik, dia kata 6 tahun dia tunggu hutang. 6 tahun ni sebenarnya dia kalau ikut akta had masa, selepas 6 tahun kita dah tak boleh ambil tindakan. Jadi kena segerakan apa sahaja yang penjamin tadi tu kena ambil tindakan dekat mahkamah, sebab ada kes yang pernah berlaku di Malaysia yang melibatkan selebriti, yang itu jalan yang betul. Okey, baik. Dan Puan Zabita, mungkin kita boleh membantu penonton-penonton kita menjadi pemiutang yang lebih bijak. Okey, tadi Puan kata kalau dah lebih 6 tahun sepatutnya dah tak boleh mengambil tindakan. Jadi apa yang harus mereka lakukan sebenarnya?
dia 6 tahun daripada tarikh terakhir berhutang. Contoh, katakanlah dia pinjam 2020. Kemudian jangan biarkan sampai 2026 tak bayar langsung. Sekurang-kurangnya bayar 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Sebab tu kita kena selalu follow up. Kita kena selalu tuntut hutang tu. Jadi pemiutang yang bijak. Yang pertama, tolong ada sebarang bertulis ke WhatsApp ke apa. Sebelum nak bagi pinjaman hutang ni, saya sebenarnya nasihatkan sangat-sangat tengok kebolehan dia pulangkan balik. Sebab kalau kita tengok praktis bank, dia nak bagi pinjam, dia bukan bagi pinjam suka-suka. Dia tengok keadaan kewangan. So, dan tengok juga sikap dia tu. Kalau kawan-kawan lain dah pernah cerita, dia ni pernah pinjam duit aku ni tak bayar, saya katakan jangan bagi pinjam. Sebab ni semua akan lead kepada masalah. Okey, satu lagi saya nak tanya Puan Zabita. Kalau kita mengambil pinjaman daripada bank ada interest, bunga kalau kita tak bayar. Lepas tu bank pun kalau amount yang besar memerlukan guarantor, penjamin. Kalau kita nak beri pinjam secara peribadi, adakah kita harus mengamalkan menggunakan penjamin ini? Perlu ataupun tidak? Saya suka soalan Sugita ni. Yang pertama sekali berkenaan dengan interest tadi. Sugita ada mention yang kata pihak bank kalau dia pinjam, dia bagi interest. Kenapa dia boleh bagi interest? Sebab mereka ni dikawal selia oleh akta-akta tertentu. Malahan pemberi pinjam wang berlesen memang dibenarkan di bawah akta yang berdaftar dibenarkan untuk minta interest. Tetapi kalau kita bagi dekat kawan, kita bagi saudara mara, kita tak boleh minta interest. Ianya adalah merupakan kesalahan di bawah akta pemberi pinjam wang berlesen sebab kita tak boleh bagi. Jadi dalam keadaan ni, kita ni kena pastikan kita ikut law tau. Kadang-kadang bila kita buat agreement, pandai-pandai kita letak interest, ada kes yang didakwa balik kat mahkamah. Kena hati-hati dekat situ. Dan hukumannya tinggi sehingga jutaan ringgit. Jadi kalau saya nak beri pinjam kepada Fatin 10,000 lah. Jadi saya perlukan guarantor atau tidak dalam situasi saya nak buat suruh dia sign saksi ke? Guarantor ni sebenarnya penjamin ni dia willingly dengan rela hati datang. Kalau kata Sugita nak katalah bagi pinjam duit, tiba-tiba Fatin tak jumpa guarantor. Pada pilihan Sugita sama ada nak bagi pinjam kat Fatin ke tidak. Faham. Jadi tak bolehlah paksa orang, tolonglah jadi guarantor, aku nak pinjam duit. Tak boleh paksa. Maksudnya tak boleh secara paksaan. Kalau kita nak pinjam, dia tak nak bagi pun kita tak boleh paksaan. Okey, baik. Ustaz, di hujung perbincangan kita berkenaan dengan bagaimana sebenarnya untuk kita nak jadi macam mana kita nak pungut hutang kita dengan cara yang berhemat juga baik. Tapi Ustaz, ada dalam kalangan penonton kita yang dah pun reda. Maksudnya kalau kau bayar tu rezeki akulah. Tapi itulah kali terakhir aku pinjamkan kau. Bagaimana untuk kita nak sedapkan hati kita tak nak dendam dan kita belajar daripada kesilapan kita. Baik, satu, bismillahirrahmanirrahim. Kita kena faham bahawa sesungguhnya apa yang ada dalam hidup kita ni, iaitu segala ujian datang kita itu sebenarnya untuk mendidik kita menjadi orang yang betul-betul dapat ilmu dalam kehidupan ni. Satu, kalau orang tipu kita buat hutang itu untuk dapat pengajaran satu. Yang kedua, belajar cari ubat hati lah. Kalau kita dapat ubat hati kita ni, alhamdulillah. Sebab itu dalam Islam kalau dia dah tak boleh bayar, kita tengok macam tu, kita halalkan lah. Halalkan tu perit, tapi sebenarnya dia akan mengubat hati kita. Lepas tu perkara ketiga, ingat maknanya kita kena doakan dia yang baik-baik. Kalau kita doakan yang buruk pun dia takkan jadi masalah, dia bukan tak boleh menyelesaikan masalah. Doakan yang baik-baik, benar-benar Allah buka hati dia, Allah berilah hidayah dan taufik, benar-benar dia bayar hutang kita. Dan yang keempat dia, kita kena faham maka hendaklah kita selalu ketuk hati dia tu minta hutang. Sebab apa? Kita ingatkan dia bukan suruh dia bayar hutang. Kita ingatkan dia untuk menyelamatkan diri dia daripada dunia sampai akhirat. Betul. Baik, ini komen pedas daripada Khatijah Harun. Di dunia lepas, tunggulah di akhirat. Terbaik tu. Terbaik. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Zabita dan juga Ustaz Jazlan atas perkongsian. Saya kira sangat-sangat bermanfaat dan boleh buka juga mata penonton di luar sana, si peminjam, penghutang dan semua yang terlibatlah. Fikir-fikirkanlah sendiri